Tahu tak Faiz, rata-rata kelab-kelab bola sepak kat Malaysia ni kadang-kadang engagement mereka dengan local fans sangatlah tak memberangsangkan. Sangat lemah. Sangat lemah. In fact, kita banyak jumpa peminat-peminat bola sepak tanah air yang tidak mempunyai hubungan yang begitu rapat dengan sesebuah kelab bola sepak. Tetapi mereka mempunyai hubungan yang lebih rapat dengan institusi lain. Kalau dalam konteks luar negara, aku dengan Hang selalu dalam bola itu live, kita selalu suka explore institusi-institusi bola sepak yang telah pun dibina buat sekian lama dan hubungan di antara institusi-institusi ini dengan masyarakat tempatan, dengan penyokong, dengan penonton. Kan kita suka explore benda tu sebab dinamik tu sangat menarik. Dan hari ini kita bukan bersorangan, kita bersama Abang Eddie, salah seorang individu paling penting dalam pasukan ataupun scene e-sports dalam secara scene keseluruhan, e-sports dalam scene e-sports. Dan juga Abang jangan kata tak. Jangan kata tak, kami bang. tahu. Dan juga dengan secara khususnya scene Homeboys ni kan, movement ataupun institusi Homeboys ni. Kita bersama di sini sebab kita nak explore sikit bagaimana proses pembinaan institusi Homeboys ni berlaku. Sebab bagi aku Faiz, benda yang aku nampak kat luar negara, hubungan di antara institusi bola sepak dan penyokong tu, kat sini aku tak nampak di antara kelab bola sepak dan penyokong tau. Aku nampak di antara team e-sports dan juga penyokong. Dan itu bagi aku is a mind-blowing thing. Sokongan mereka sangat padu. Sangat padu. Followers mereka sangat padu. Hubungan tu sangat kental. In fact, hubungan streamers dan penonton ni adalah very fundamental kan, untuk sesebuah pasukan e-sport. Jadi Abang Eddie, first and foremost, kami nak ucapkan terima kasih sama-sama. sebab beri ruang kepada kita orang nak shoot kat sini. Meminjamkan set Homeboys yang cantik ni kepada kami. Set yang cantik ni. Dia normal je kot pada saya sebab ni tempat saya, hobi saya kot. Hobi kan? Part of hobi. Sebab kami pun yang tengok bola itu live ni ada ramai yang duk cakap pergi warehouse Homeboys. Oh ya. So kami nak start dengan ni lah bang. Nak tanya sikit pasal macam mana tercetusnya idea Homeboys ni. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. So, nama saya Eddie. Tercetusnya idea Homeboys ni bila mana saya memang membesar dalam di kalangan atau site yang ghetto. Tempat saya tinggal ni Flat Lakin. Flat Lakin ni memang agak ghetto lah dulu. Zaman-zaman saya membesar ni banyak kes-kes kat Flat Lakin tu. So, pada saya kalau saya nak jadi orang yang sama macam mana dulu, so benda tu tak akan ada perubahan lah. So saya mula daripada kecil saya start berniaga. Lepas tu saya suka kehidupan dengan kawan-kawan. Sebab saya pun duduk asrama dulu. Jadi kehidupan saya banyak dengan kawan-kawan, berasaskan kawan-kawan lah, homies. So bila saya besar sikit dan saya venture into e-sport, saya pandang e-sport ni masih baru lah, masih infant. Dan saya try create something yang saya nak dah lama dulu, iaitu culture yang saya nak bawa. Dulu dekat skateboarding saya pernah try, tapi skateboarding ni dia berbeza dengan e-sport based on demand, dia punya market value. So saya rasa skateboarding susah untuk saya pecahkan market tu, dan saya try dekat e-sport. So bila in e-sport, saya rasa kawan-kawan saya pun perlu dapat benda yang sama apa yang saya dapat. Cuma mungkin diorang bukan di hadapan kamera, tapi diorang lebih di belakang lah. So saya create Homeboys. So Homeboys ni dia punya foundation dia ataupun dia punya asas dia lebih kepada back end, bukan di hadapan kamera. Okay. Ketika Abang Eddie mula untuk, macam Abang Eddie cakap ni, mula untuk venture into e-sports, pada masa tu belum sebesar ni e-sports di Malaysia ni. Apakah visi dengan misi awal tu? Macam contoh dia kalau dalam bola sepak kalau ada kepemilikan baru, contohnya kita beli kelab baru kan, kita nak ubah DNA kelab, kita nak inject DNA kelab, kita nak letak filosofi baru kepada kelab, kita nak ada satu visi dan misi yang jelas. Kalau tak ada benda tu, apa-apa corporation, apa-apa company pun tak akan jalan kan. Jadi apa visi dan misi awal tu pada masa tu? Visi saya nak saya nak letakkan e-sport ni satu career, satu industri yang semua orang boleh masuk. Dia bukan sekadar bermain game lah. Dia boleh relate dengan merchandise, dia boleh relate dengan branding, dia boleh relate dengan entertainment, tourism semua. And misi saya pula, saya nak bawa semua orang dalam circle saya ni berjaya dalam e-sport. And khususnya Homeboys ni nak dapatkan pemahaman yang lebih jelas lah. Boleh abang jelaskan
what exactly is Homeboys? Adakah ini sebuah klub? Adakah ini sebuah pasukan? Movement. Sebuah movement, sebuah pemahaman? Macam saya suka cipta something yang orang boleh jadikan culture. So diorang tahu bila diorang in sport, bila diorang duduk Homeboys, diorang tahu inilah culture, family culture. So dia bukanlah satu club yang terlalu macam mana nak cakap Saya punya style senang je. Saya make sure Homeboys relevant 10, 20 tahun, 30 tahun sampai bila. So untuk saya nak terlampau kejar champion pun bukan saya tak nak, tapi pada saya champion tu bonus. Relevant tu yang penting. Benda ni menarik tau. Benda ni menarik. Sebab dalam bola sepak bang, khususnya bola sepak Malaysia, setiap kali ada presiden baru, benda pertama yang diorang akan cakap, bukan kami nak membina satu identiti yang akan last 23 tahun tau bang. Jangka panjang. Diorang akan cakap, tahun ni kami nak menang 1 piala. Tahun depan kami nak menang 2 piala. Which is a very short term idea yang tak membina brand tau. So benda ni akan relate kepada soalan aku seterusnya kepada Abang Eddie. Antara benda yang paling menakjubkan bagi saya lah, sebagai seorang individu yang mungkin secara tidak langsung tidak terlibat dalam e-sports, tetapi sangat mengagumi perkembangan e-sports sepanjang tahun 10 tahun lepas kan. Mengagumi industri Tersebut. Antara perkara yang paling menakjubkan bagi saya adalah Homeboys punya fanbase, which is size yang sangat besar. Dan adik-adik saya orang-orang, bahkan cameraman kami ni pun mengenali Homeboys. Peminat Homeboys ni. Peminat Homeboys. dan fanbase tu yang bagi saya sangat menakjubkan. Jadi boleh tak abang cerita sikit macam mana Homeboys ni dari sudut pandangan strategi membina satu followership, satu budaya yang sangat bukan saja relevan tetapi sangat hip, sangat current, kekinian, sangat trendy buat masyarakat generasi-generasi muda sekarang yang banyak melihat, yang banyak menyokong Homeboys juga. Alright, saya rasa sebab saya ada di semua industri kot. Sebab saya pun penggemar motorsport juga. Saya suka lumba kereta, and then saya pun main skateboard juga. Lepas tu dalam streetwear pun saya sentiasa support streetwear scene dekat Malaysia. Mungkin itu antara diorang support saya balik kot dalam industri saya, dalam saya punya circle saya. So saya tidak tertumpu pada satu benda lah. Macam saya tak suka macam ada border antara saya dengan orang. Tak kisah saya dekat mana, saya siapa, dan saya dengan orang semua sama je pada saya. Sebab tu saya suka dekat semua scene. Saya ada dekat motorsport. Kadang saya bawa orang-orang motorsport ni dalam e-sport. Saya bawa orang-orang streetwear dalam e-sport. And then saya bawa budak-budak e-sport keluar, tunjukkan orang motorsport ni apa, klasik apa. Saya suka main motor, saya suka Harley Davidson. Saya nak diorang pun tahu yang kalau diorang tak mampu, diorang still boleh rasa culture tu. So kalau dulu orang akan ada gap antara kalau dia ni budak Wira, dia makan main Wira je. Kalau dia ni budak on to Z je. Macam saya tak, saya akan bercampur dengan semua orang. So mungkin itulah sebab saya dengan orang sama. Itu kalau abang, tapi pandangan abang sendiri, apa yang membuatkan brand Homeboys ni sangat disukai oleh orang ramai? Kenapa? Apa resepi rahsia dia tu? Okey, resepi rahsia ni, kalau abang bagi tahu dah tak rahsia dah. Tapi tak apa, saya share je resepi ni. Macam saya, kalau saya bantu 10 orang contohnya. Ini bukan MLM. Saya bantu 10 orang bukan Ponzi scheme bukan. Bantu 10 orang untuk faham apa itu kehidupan. Apa tu cara kita nak sustain. Saya mengharapkan 10 orang ni akan bantu 100 orang macam mana saya bantu. Dan 100 orang ni akan bawa 1000 orang macam mana dia bantu. 1000 orang akan bawa 10,000 orang. So benda itulah saya selalu kongsikan orang yang kehidupan kita ni bukannya sampai bila-bila pun. Kenapa kita nak kena simpan ilmu tu apa semua. Dan kita kena ajar something yang positif. Sebab kalau dalam dunia ni ada semua orang dalam dunia ni baik, dan kita tak perlu jadi jahat lah. Itu je pada saya. And that's why orang lebih mudah kot. Macam bantuan yang daripada Abang Eddie ke 10 orang, ke 100 orang, seterusnya dia akan menghidupkan komuniti kan? Bila dia menghidupkan komuniti, benda tu secara tak langsung berkait rapat dengan long term planning dia nanti. Benda yang berasaskan komuniti akan hidup lama. Betul. 10 tahun, 20 tahun akan datang kan. Itu yang tak terjadi di bola sepak Malaysia sekarang ni. Betul. Kerana mereka tidak ke komuniti. Mereka ke orang-orang yang penting sahaja. Dan orang-orang yang penting itu pun hanya dianggap penting, padahal tak penting-penting mana pun. Kan? Betul. Jadi
Dan poin yang kedua, aku tertarik dengan apa yang Bedi cakap tadi. Kita ni bukan nak hidup selama-lamanya. Buat apa kita nak kerekut ilmu ke apa kan. Kita perlu ada legacy lah. Ya, Pada saya perlu ada legacy. legacy. Jadi yang ke depan mungkin tadi kita tengok long term kan. 2022. Apa harapan Abang Edi sendiri untuk Homeboys dan impact yang macam mana Abang Edi nak Homeboys ni ada terhadap masyarakat? Saya rasa untuk awareness ramai Ya. dah faham kita punya direction. Untuk 2022 saya rasa saya nak lebih ke arah macam ramai lagi orang berjaya. Sebab saya suka tengok orang berjaya. To be honest, saya suka tengok orang berjaya sebab saya orang yang walaupun saya tak berjaya kat akademi, tapi saya suka tengok orang berjaya. Saya suka tengok kawan-kawan saya berjaya. Dalam apa pun bidang lah. Even musuh saya pun saya suka tengok dia berjaya. Orang yang anggap saya musuh lah. Saya suka tengok dia sukses. Sebab bila dia sukses, dia tak menyusahkan kerja saya. Macam tu lah pada saya. Kalau khususnya dalam sejarah Homeboys sebagai sebuah brand, sebagai sebuah pasukan e-sports, apa benda yang Abang Edi paling bangga tentang Homeboys ataupun mana-mana satu pencapaian Homeboys setakat ni? Kalau in kompetitif ada few lah. Dia tapi tidaklah membanggakan, tapi pada saya okey lah. And cuma dalam culture ni, bila yang paling bangga saya bila Solos dapat pingat istana. Oh, okay. Bila anak buah saya diiktiraf, di verified, and then ada mak ayah yang hantar anak dia ke sini untuk belajar. Ada mak ayah yang hantar anak dia ke sini untuk kerja. Dan kepercayaan tu pada saya benda yang sangat-sangat berharga. Jadi bila ibu bapa hantar anak mereka ke sini untuk bekerja, untuk belajar e-sports, bermakna mereka ada satu bentuk kepercayaan, dan kepercayaan ini pula berhasil daripada satu keyakinan yang ditunjukkan oleh Homeboys sendiri. Jadi apa pesanan abang terhadap anak-anak muda di luar sana yang aspire to go into e-sports, bukan saja sebagai pemain tapi juga sebagai orang-orang penting di dalam ekosistem e-sports ini sendiri? Alright, pesanan saya mungkin simple je. Saya rasa manusia akan berjaya bukan sebab duit, tapi sebab peluang lah. Lebih kepada peluang. And kalau kita tahu peluang tu adalah yang kita tak pernah tahu apa lepas peluang tu kan. Tapi kalau kita appreciate setiap peluang tu, insya-Allah mungkin akan berjaya. Macam saya juga, saya berpeluang ada 10-20 orang anak buah. Dan saya tak tahu mana yang betul, mana yang tak betul, dan saya anggap semua betul. And sampai satu masa mungkin diorang pula bagi peluang untuk Homeboys berkembang dekat diorang punya expertise ke macam mana. Dan saya rasa untuk berjaya kat luar, kalau korang nak berjaya, kalau korang kat luar sana nak berjaya, jangan pandang duit nombor satu lah, pandang peluang tu nombor satu, insyaAllah. Incredible lah. Sebab macam contoh apa yang disebut tadi, sebelum tadi Abang Edi ada sebut pasal Solos. Solos is a prime example lah. I mean, aku bukanlah seorang individu yang banyak pay attention to scene e-sports, tapi nama Solos tu aku sentiasa kenal. Kita tahu Solos e-sports. Sentiasa bermain di at the back of your head kan. Nama tu has become an iconic name dalam scene e-sports dan juga dalam scene sukan Malaysia. Dan perkembangan yang kita saksikan dalam scene e-sports sepanjang 2-3 tahun lepas ni adalah it's a rapid rise yang menakjubkan. Jadi untuk summarize bang, dekat warehouse Homeboys dekat JB ni, tumpuan utama warehouse ni adalah terhadap team PUBG ke Semua culture saya tak tertumpu atau narrow dekat satu-satu game. Saya lebih tertumpu kepada diorang create kehidupan diorang. Okay. Dan aku ada satu soalan terakhir. Nak Silakan, tanya kat Abang Edi lah. Soalan terakhir ni macam cakap saya dengan Faiz ni selalu borak pasal kesukaran yang dialami oleh kelab-kelab bola sepak di Malaysia untuk membina satu budaya yang rapat bersama penyokong, satu relationship yang transparent bersama masyarakat tempatan. Mungkin ada satu dua lah. Satu dua je ada. Johor Takzim mungkin ada, Selangor mungkin ada, tetapi yang lain tidak ada, kan? Tak semua. Tetapi di Malaysia, hubungan rapat yang dimiliki oleh brand-brand e-sports dan juga movement e-sports seperti Homeboys bersama masyarakat tempatan, bukan di satu lokasi saja tetapi di seluruh negara, adalah antara perkara yang menakjubkan. Jadi in future, kalau ada kelab bola sepak yang nak datang
mendapatkan konsultansi daripada Abang Eddie tentang cara membina hubungan bersama masyarakat Betul, tempatan bang, tu betul. macam mana tu Abang Eddie? Boleh kasih jalan ke tak tu? Saya boleh pilih berapa tim? Okay, Abang Eddie pilih mana-mana tim. Saya pilih 3 tim lah. Yang saya nak sangat bersama. First memang saya nak bersama Joe Darul Takzim lah. Sebab Okay. saya memang orang sini. And then sebenarnya saya suka dengan Terengganu. Wah, okay. Uish. Pilihan yang bagus. To be honest, saya suka Terengganu sebab e-sport dia kat sana pun sangat-sangat membangun. Dan diorang pun ada jumpa saya untuk tanya pendapat. Oh, Terengganu Ya. bola sepak. Bola sepak, diorang punya exco. Diorang Oh, sedap. Dan juga dan in term of buying power, saya nak ke Sabah. Sabah Ya. Wah, ini menarik. Ini menarik. Ini menarik. Kenapa Sabah, Abang Eddie? I think diorang sangat-sangat sayangkan Homeboys tu sendiri lah. Sebab diorang punya lagi tu buying power lah. Buying power di sana tinggi ya. Dan diorang willing to spend untuk movement ni. dan revolusi bola sepak di Sabah juga sedang berlangsung Sedang pada ketika berlangsung. ini. Timing Dengan- tengah tepat ni. Tengah timing tepat ni dengan Scott Ollerenshaw sebagai technical director, Dato' Ong Kim Swee sekarang ketua jurulatih. Ya. Player-player Badrul Bakhtiar semua dah mula ke Sabah. Jadi timing sedap ni. Sabah FC cross dengan Homeboys. Ngeri tu. Ngeri tu. Boleh jalan tu. Tapi serius lah. Pandangan kami secara peribadi dan secara jujurnya, kalau ada kelab bola sepak di luar sana yang nak betul-betul study community engagement dan membina hubungan di antara sesebuah institusi dan masyarakat tempatan, tak boleh lari daripada mengkaji impact Homeboys dan juga movement-movement di e-sports scene Malaysia ni dan juga hubungan mereka. Melalui YouTube saja. Bukan melalui mainstream media, melalui internet dan medium yang percuma saja mereka telah membina satu hubungan yang luar biasa bersama masyarakat tempatan. Dan nak tak nak kena kaji jugalah benda ni. Dan Abang Eddie sendiri dah tawarkan dia punya consultancy. Boleh runding. Boleh runding, semua benda boleh runding. Thank you so much Abang Eddie. Terima kasih banyak Kerana Terima meluangkan kasih. masa untuk perbincangan kami Terima dan kasih juga juga jemput untuk memberi ruang kepada kami shoot episod Bola Itu Live No problem. di Warehouse Anytime. Homeboys. Mungkin in future kita boleh datang shoot special episode pasal team FIFA korang pula nanti. Boleh, in boleh. future. GBX ya. Team GBX. Okay. Selamat maju jaya Homeboys dan Assalamualaikum InsyaAllah. kepada Terima semua kasih. peminat kita.